ketiga dalam ayat yang sama. Dia tadi pertama sedekah, kedua jaga marah, ketiga orang-orang yang boleh memaafkan semua orang tanpa syarat. Saya dah maafkan dia tapi nak pergi rumah dia hidup. Ada tak orang macam tu? Saya dah maafkan dia, nak salam tak payah. Nak pergi rumah lagi tak payah. Kalau awak kata dah maafkan. Dah maaf dah. Tapi kalau pergi dua orang dengan dia tak nak. Ada tak? Nak duduk sebelah dia pun tak nak. Itu tandanya dah maaf ke belum? Dah maaf ke belum? Belum. Kalau kita dah marah anak tapi kita tak nak tengok muka dia. Mak dah maafkan kamu tapi mak tak nak tengok muka kamu. Faham? Allahu Akbar. Saya jumpa anak yang mak yang tak nak maafkan anak pun saru biru. Ada tak sini mak dendam dengan anak? Lepaskan semua dendam itu. Anak dosa besar ke gajah ke besar semasjid mereka, lepaskan. Itu anak baru belajar nak jadi dewasa. Tapi kita pun dulu dia buat mak, dulu dia tengking mak, dulu dia sergah mak, dulu dia buat mak gini, dulu dia buat mak. Ramai tak mak macam tu? Ni mak-mak ke bukan ni? Mak-mak. Apa yang anak dah buat? Udah semalam kemarin dulu. Akan datang. Ya Allah, mudahkan urusan anak aku ya Allah. Kuatkan ingatannya ya Allah. Dekatkan hatinya denganmu ya Allah. Tapi kita simpan jadi kulat. Ibu kalau pergi dengan alung tak nak ngangah boleh. Ada tak? Selagi kita pilih-pilih begini bermakna kita belum ikhlas, belum suci, belum mampu memaafkan. Bila kita belum mampu memaafkan, Allah tak akan maaf kita. Jangan main-main. Sebab Allah itu Maha Pemaaf, tapi Dia hambanya juga pemaaf. Artinya kalau kita maaf dia, kita dah tak ada apa-apa, bukan tak boleh cakap. Kita jadi lebih rapat dengan dia. Tengok dia, Assalamualaikum. Nak jawab ke hidup, nak jawab ke hidup. Hati tengah bengkak-bengkak. Ada tak orang macam tu? Doktor, saya dah maafkan dia tapi saya bagi salam, dia tak nak jawab. Itu tandanya dia nak jadi calon neraka. Walaupun duduk masjid. Jangan main-main. Nabi dah pesan ada orangnya hidupnya mukmin tapi matinya kufur. Ada orang yang nampak hidupnya macam kufur tapi matinya beriman. Ya Allah, minggu sudah saya diberi kesempatan masuk ke majlis mu'alaf. Ya Allah, bila Dr. Farid Rawi cerita macam mana dia dapat Islam, Brother Wong tu cerita macam mana dia dapat Islam. Ya Allah, itu aku teringat balik kisah Rasulullah. Macam mana para sahabat dapat Islam, itulah macam mana cara dia dapat Islam. Islam siapa yang lebih mahal? Kita tak ada apa-apa cabaran pun. Sebab itu kita tak kisah dengan Islam sangat. Kita kisah pun untuk diri kita. Nak dengar kenapa pergi masjid, ceramah, dengar, berubah tak ke? Nampak tak? Tapi tidak berjuang untuk dakwahkan agama. Tapi mereka bila kata Farid Dawi, saya kena lempang, kena lepuk, kena pukul, berdarah kepala, kena hentak ke dinding, kena ugut, kena halau dari rumah. Nampak tak? Bila baca, bila dengar kisah itu, ya Allah, mahalnya pengorbanan dia untuk dapat akidah. Mahalnya pengorbanan dia untuk dapat Islam. Kita ni dapat tak buat apa. Nak belajar Quran, dia mula seronok dengar Quran tu sebab dia nak masuk Islam. Dia dengar masjid pasang Quran tu, ya Allah, bahagianya dia. Duduk tepi pintu. Maknya marah, kamu nunggu siapa? Tak ada tunggu siapa-siapa. Sebab rumahnya dalam kawasan Melayu, tapi dekat masjid. Nak sangat nak belajar Quran sebelum masuk Islam. Dia nak masuk Islam pada umur 16. Masa sekolah menengah dia dah masuk dah kelas agama, tak masuk kelas civic. Okey. Umur 16 tahun pergi perkim nak masuk Islam, tak boleh, bawah umur. Balik dulu, umur 18 baru datang balik. Itu dia kata, nasib baik saya tak mati. Kalau saya mati, orang yang kat perkim tu berdosa. Saya nak Islam sebelum itu dah. Saya nak mati dan nak Islam. Nasib baik saya terus sihat, dia kata. Ya Allah, macam mana dia belajar Quran.
Sebab seronok sangat dengar, belum masuk Islam tapi nak belajar. Dia duduk depan rumah dia. Lalu budak darjah 2 kot pegang Quran. Dek, adik pergi mana? Pergi ngaji. Siapa ngajak? Kat masjid. Dia nak belajar tak boleh. Ustaz masjid semua tak bagi. Kamu orang kafir mana boleh pegang Quran? Terus tak dapat baca Quran. Akhirnya dia panggil budak tu. Masa tu dia tingkat 2 ke berapa. Ada apa bang? Adik, boleh ajar abang baca Quran tak? Orang besar kan? Dah jadul. Bang tak boleh baca Quran bang. Abang kena baca jama dulu kan, juz amal. Tak apalah, juz amal pun juz amal lah. Kamu ajar abang ya. 3 bulan boleh baca Quran. Teriman. Gurunya budak Sebab nak sangat-sangat mohon dengan Tuhan, nak sangat-sangat. Sudah jadi ketua jabatan belajar Al-Quran. Jadi hakim tilawah Al-Quran. Tak malu ke kita? Allahu Akbar. Hafal Quran, faham Quran, berasap-asap. Bila dengar tu, ya Allah, kendahnya aku, hinanya aku, kecilnya aku, sikitnya pengorbanan aku, ya Allah, kita rasa macam dah banyak. Nak dapat akidah tu je. Pergi sana nak belajar tak boleh, pergi sini tak boleh, sana tak boleh. Ya Allah. Dia nak sangat belajar Quran. Contoh. Kita yang boleh baca ni, kita yang dapat Quran, rajin tak, seronok tak faham Quran. Sebab itu Islam kita separuh-separuh, tenggelam timbul. Mereka bukan ada kuliah-kuliah macam ni. Sembunyi. Saya kata bila dengar kisah tu, ya Allah, teringat balik, ya Allah, macam inilah para sahabat yang dapat akidah. Pengorbanan mereka jauh lebih besar daripada pengorbanan kita. Untuk dapat agama je. Okey, yang brother Wong tu lah pertama dah Buddha, dah masuk Kristian. Kemudianlah Allah bagi dia masuk Islam. Tengok cara layanan, ya Allah. Bila dia dah masuk Islam, ini Farid Rawi pertama kali masuk masjid. Oi, kamu boleh masuk masjid? Kamu dah masuk Islam? Ha? Kan pakai t-shirt, pakai kain, tak pandai lagi pergi kat kain kan? Allah, dia pandang hina macam budak jahat je. Cara dia bercerita macam mana layan imam-imam, layanan terhadap mu'alaf ni. Kira dia duduk kawasan Melayu kan. Pakcik, jom jemaah kat masjid. Jemaah, kamu nak ngajak aku? Kamu pergi, kamu mu'alaf. Macam mu'alaf je pergi jemaah. Yang tak mu'alaf tak payah jemaah. Contoh. Sekali pertama dia nak masuk kumpulan tadarus ni. Okay. Dia dah boleh baca, tapi lambatlah sikit. Orang tu tengking dia. Kamu tahu ke baca Quran? Kamu tahu tak tadarus ni apa? Ulang kaji. Kalau baca lembab-lembab tak payah. Saya dah tahu. Tapi perlahan lah sikit. Dia pun start. Sangkut-sangkut lah juga. Tak payah masuk, tak layak lagi. Terus tak bagi masuk. 2 bulan kemudian dia mohon untuk belajar Al-Quran di Kelantan. 6 bulan belajar, balik dah hafiz. Puasa lepas itu, bang, saya nak masuk tadarus. Dah pandai dah? Lama tak nampak, pergi mana? Belajar. Okay, start dia baca. Ketuanya masih sama. Auzubillah. Bang, bukan au tak boleh pakai, salah. Kan kita banyak auzubillah kan? Sebenarnya auzubillah. Bang, bukan auzubillah. Wih, kamu pandai pula. Kamu dah jadi ketua tadarus. Sejak itu dia jadi ketua kumpulan tadarus. Betul ke semua bacaan orang? Malu tak? Contoh macam mana bila Allah nak angkat, dia nak Allah. Okay, itu contoh kekuatan yang pada saya satu pengalaman bersama dengan mereka. Jadi tolong ambil kira, mereka itu jauh lebih baik dari kita. Maka kalau ada maklaf yang minta tolong mereka, bayangkan kita menolong para sahabat. Sebab mereka dibuang dari keluarga, dia musuh oleh ibu bapa, dikejar oleh adik-beradik, dipukul, tu dah tentulah.
dipulaukan, tidak diakui anak dan sebagainya. Tapi berantau lah. 5 tahun tak balik. Ya, balik Nabi 5 tahun tak balik. Allah ampun.